Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita dalam bab 5, iaitu sebatian karbon. Hari ini kita akan bincangkan dalam topik 5.4, iaitu lemak. Lemak ialah sejenis sebatian karbon organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Gambar foto 5.5 menunjukkan pelbagai sumber lemak dalam gizi manusia. Baik, dekat bawah tu dah ditunjukkan beberapa jenis makanan yang mengandungi lemak. Antaranya ialah susu, minyak kelapa, kacang tanah, daging dan mentega. Ini ialah sumber lemak bagi manusia. Bagi manusia. Baik, kita tengok seterusnya, iaitu di muka surat 158. Lemak wujud dalam dua keadaan, iaitu pepejal dan cecair. Lemak yang berkeadaan pepejal pada suhu bilik lazimnya berasal daripada sumber lemak haiwan. Contohnya ayam, lembu, kambing dan ikan. Okey, lemak yang berada dalam keadaan pepejal pada suhu bilik ni adalah sumbernya daripada haiwan. Contohnya lah, kalau mak awak ke masak sup daging kan, sup daging, apabila sup tu sejuk, kadang-kadang kita dapati pada permukaan atas sup tu dia ada lapisan lemak yang keras. Ini bila sup tu sejuk pada suhu bilik, lemak-lemak tadi dia akan menjadi pepejal. Lemak yang berkeadaan cecair dikenali sebagai minyak. Lemak yang dalam keadaan cecair pula dikenali sebagai minyak. Minyak lazimnya berasal daripada sumber tumbuhan. Contohnya minyak kelapa sawit, minyak kelapa dan minyak kacang soya. Minyak bunga matahari ke apa ke, itu ialah sumbernya daripada tumbuhan. Ini adalah lemak yang pada suhu bilik dia berada dalam keadaan cecair. Pada suhu bilik, bukan letak dalam peti sejuk. Letak dalam peti sejuk dia jadi pepejal pula. Seperti hidrokarbon, lemak juga dapat dibahagikan kepada lemak tepu dan lemak tak tepu. Persamaan dan perbezaan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu adalah seperti rajah 5.17. Baik, kita lihat pada rajah 5.17 di bawah ni. Ini menunjukkan persamaan dan perbezaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu. Di sebelah kiri itu lemak tepu dan di sebelah kanan itu ialah lemak tak tepu. Baik, kedua-dua lemak tepu dan lemak tak tepu ini adalah sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Kedua-duanya tidak larut dalam air dan sumber penting asid lemak dalam badan. Ini ialah persamaan di antara lemak tepu dan lemak tak tepu. Baik, seterusnya kita lihat perbezaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu. Baik, pertama kita lihat sumber. Sumber lemak tak tepu adalah daripada tumbuhan, manakala sumber bagi lemak tepu adalah daripada haiwan. Lemak tepu berada dalam keadaan pepejal pada suhu bilik, manakala lemak tak tepu berada dalam keadaan cecair ataupun kita panggil minyak pada keadaan suhu bilik. Takat lebur bagi lemak tepu adalah tinggi, manakala lemak tak tepu takat leburnya rendah.
Bilangan atom hidrogen dalam molekul lemak tepu adalah maksimum, manakala lemak tak tepu belum maksimum. Penambahan atom hidrogen ke dalam molekul lemak tepu tak boleh, manakala lemak tak tepu masih boleh ditambahkan dengan atom hidrogen. Itu ialah perbezaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu. Seterusnya kita lihat kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan terhadap kesihatan. Lemak merupakan suatu komponen gizi seimbang yang penting dalam pemakanan manusia. Pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan, terutamanya lemak tepu, akan meningkatkan aras kolesterol dalam darah dan menjejaskan kesihatan. Baik, lemak tepu ni kalau diambil secara berlebihan boleh meningkatkan kolesterol. Ini tak baik untuk kesihatan. Lemak tepu daripada sumber haiwan seperti keju, telur, mentega dan daging mempunyai kandungan kolesterol yang tinggi. Kepentingan kolesterol di dalam badan manusia termasuklah pembentukan membran sel badan, sintesis jus empedu dan hormon seks, serta penghasilan vitamin D pada kulit yang terdedah pada cahaya matahari. Kolesterol ni penting untuk tubuh kita, ya. Tetapi kolesterol yang berlebihan tu yang tak sihatnya. Jadi janganlah tak ada langsung kolesterol dalam tubuh kita. Dia adalah sesuatu yang penting juga. Kolesterol yang berlebihan dalam darah dapat menjejaskan kesihatan manusia seperti berikut. A. Batu karang empedu dan jaundice. Kolesterol berlebihan dalam darah dapat membentuk batu karang empedu yang menyekat saluran empedu. Salur empedu yang tersekat boleh menyebabkan jaundice. Ini akibat daripada kolesterol yang berlebihan. Empedu kita akan rosak, yang dinamakan jaundice. B. Mendapat kolesterol pada bahagian dalam dinding arteri dan aterosklerosis. Kolesterol yang berkumpul dan termendap pada bahagian dalam dinding arteri menyebabkan lumen arteri menjadi semakin sempit. Lumen arteri yang sempit ini akan mengganggu atau menyekat aliran darah dalam keadaan dikenali sebagai aterosklerosis. Baik, kita tengok rajah di bawah ni. Okey, rajah ni. Ini ialah rajah keratan rentas arteri yang sihat dan kesan aterosklerosis pada arteri. Baik, kalau kita lihat ada perbezaan antara kedua-dua arteri ini. Okey. Yang sebelah sini, yang di sebelah kiri ini ialah arteri yang sihat. Di mana lumen normal ialah lumen ni ialah lubang ataupun saluran di mana darah akan mengalir. Yang di sebelah kiri itu ialah yang sihat. Manakala di sebelah kanan ni, ini yang ada kesan aterosklerosis. Di mana di dalam bahagian lumen ni, di sebelah dalam ni yang warna kuning ni, kita lihat ni, ini ialah
lapisan kolesterol. Mendapan kolesterol yang melekat pada lumen, pada bahagian dinding lumen ni, bahagian dalam arteri, di mana mendapan kolesterol ini akan menyebabkan lumen ni menjadi kecil ataupun saluran darah ni akan menjadi sempit. Ini akan menyekat ataupun mengganggu pengaliran darah dalam tubuh kita. Ini ialah kesan daripada mendapan kolesterol, yang dinamakan sebagai kesan aterosklerosis. Aterosklerosis boleh menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi, stroke. Stroke ni arteri yang menuju ke otak tersumbat ataupun pecah, dan serangan jantung yang dapat membawa maut. Langkah-langkah untuk mengelakkan masalah kesihatan yang disebabkan oleh kolesterol berlebihan dalam darah termasuklah, ini kaedah dia, macam mana kita nak mengurangkan kolesterol berlebihan. Pertama, mengurangkan pengambilan lemak tepu dalam pemakanan. Jadi kita kena kurangkan pengambilan lemak-lemak daripada daging, ayam, keju dan sebagainya yang telah disenaraikan tadi. Kedua, mengambil lemak tak tepu yang dapat merendahkan aras kolesterol dalam darah. Jadi untuk mengganti lemak tepu tadi, kita ambillah lemak tak tepu. Dengan cara ini kita dapat mengurangkan aras kolesterol dalam darah. Itu saja berkenaan dengan lemak. Diharapkan semua telah pun faham tentang lemak ni.